Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hanya dalam beberapa minit lagi insya-Allah dapatlah kita tunaikan kewajipan berpuasa kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk meneruskan ibadah dalam bulan Ramadan ini, dan semoga amalan yang kita lakukan sepanjang bulan ini diterima Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Bagi episod kali ini, mari kita renungkan sebuah hadis yang masyhur di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Yang bermaksud, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini menekankan tentang pentingnya untuk kita berbuat baik, menjadi orang yang berguna dan memberi manfaat kepada yang lain. Ia juga menunjukkan ada padanya kebersamaan, juga kepekaan sosial dalam pergaulan sesama masyarakat, serta mendahulukan kepentingan orang lain dari kepentingan sendiri. Di dalam sebuah hadis yang lain pula, Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, "Hai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, hubungkanlah silaturahim dan dirikanlah solat ketika orang-orang sedang tidur. Nescaya kalian akan masuk syurga dengan selamat." Hadis riwayat At-Tirmizi. Pastinya terdapat banyak lagi ayat-ayat Al-Quran serta hadis yang menggalakkan kita untuk bekerjasama, memberi kemudahan pada orang yang berada dalam kesulitan dan membantu mereka yang memerlukan. Dan sifat-sifat tersebut adalah satu sifat yang mahmudah atau terpuji. Lawan bagi sifat ini adalah sifat ananiyah, yang mana sifat ini digolongkan dalam kategori akhlak mazmumah, iaitu sifat keji atau buruk. Kata anania berasal dari bahasa Arab, ana, yang bererti aku. Secara istilah, anania bererti sikap keakuan, sikap mementingkan diri sendiri dan kurang memerhatikan orang lain. Ia juga boleh difahami sebagai egois. Sikap anania ini adalah termasuk dalam sifat mazmumah kerana ianya terkait dengan sifat takabur. Antara ciri-ciri sifat keakuan ini ialah mereka memikirkan kepentingan diri sendiri sahaja tanpa memikirkan atau mempedulikan orang lain. Ada yang sampai ta'assub pada pandangannya sahaja dan tidak indah, juga tidak mengambil kira pandangan orang lain. Mereka lupa siapa diri mereka dan lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu akan timbul ananiah dirinya yang mana kesannya ialah sombong dan angkuh, rasa lebih hebat, lebih tinggi atau lebih mulia. Sedangkan bagi seorang insan, tiadalah kuasa dan hanya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang mempunyai kuasa. Seperti mana dalam surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kamu semua adalah fuqara, iaitu yang memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah itu maha kaya, iaitu tidak berhajat kepada sesuatu dan lagi maha terpuji. Ayat ini menunjukkan bahawa kita amat memerlukan Allah Subhanahu wa taala dan tanpa izinnya tiada apa yang dapat berfungsi di sekeliling kita. Bahkan diri kita juga tidak dapat bergerak.
Maka atas kurniaan ini, haruslah kita sedar bahawa dalam segala gerak dan dalam segala diamnya kita pada setiap saat, diri kita adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudari yang dihormati, anania ini dapat mengakibatkan seseorang untuk hanya memikirkan kepentingan serta kemaslahatan dirinya sendiri sahaja, tanpa mempedulikan orang lain. Bahkan ia juga boleh membawa kepada ta'assub dengan pendirian sendiri. Cuba kita renungkan, apa akan berlaku sekiranya kita masing-masing mempunyai sikap sebegini ketika berlakunya pandemik? Pastinya keadaan akan semakin teruk dan huru-hara. Namun, apa yang dapat kita saksikan bahawa pandemik COVID ini mengajar kita akan perlunya bekerjasama, tidak kira bangsa maupun agama, dan bersatu menentang demi kebaikan bersama. Oleh itu, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, bagaimana pula kita boleh menyucikan hati kita daripada sifat anania? Dan apa yang kita boleh lakukan untuk kita menjauhi sifat yang mazmumah ini? Antaranya adalah dengan berzikir, mengingati dan mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sentiasa bertafakur dan juga bermuhasabah. Yang pentingnya, amalan ibadah kita ini dilakukan dengan ketulusan dan keikhlasan. Tanpa keikhlasan boleh membawa kita ke arah sifat egois dan takabur dan menjadikan manusia untuk bersikap riak dalam beribadah. Sifat anania ini hanya akan memudaratkan diri sendiri dan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Apatah lagi dalam kehidupan kita yang berjamaah sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu. Marilah sama-sama kita insaf dari sifat anania ini dan kita terus berusaha menjadi seorang mukmin yang memberi manfaat dan kebaikan kepada orang lain. Dengan itu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka.